Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 14 April 2024. Warga kerja Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB bakal dilengkapi dengan latihan-latihan khusus sebagai langkah memastikan proses pemindahan autonomi alam sekitar di bawah Perjanjian Malaysia 1963 berjalan lancar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, ia juga untuk memastikan warga kerja NREB mempunyai kepakaran serta bersiap sedia mengambil alih kuasa-kuasa yang akan dipindahkan secara berperingkat, terutama sekali dalam pengurusan buangan terjadual dan tidak terjadual. Oleh sebab itulah perbincangan ini akan berterusan, is dynamic, dan pada tahun ini, tahun depan, dan kita sudah membuat persediaan untuk melatih staf-staf NREB untuk mengambil alih kuasa tertentu. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas perkembangan terkini proses pemindahan autonomi alam sekitar pada Ramah Tamah Aidilfitri di kediamannya di Kuching. Tambahnya, dalam tempoh transisi itu juga, pihaknya akan mengadakan beberapa dialog serta perbincangan secara terperinci dalam memastikan setiap usaha penurunan kuasa berjalan lancar serta tidak mengganggu sistem sedia ada. Jelas Datuk Len lagi, proses tersebut mengambil masa yang agak panjang, justru hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan negeri perlu dipertingkatkan. Proses tender bagi projek pembinaan klinik kesihatan sepupuk yang baru akan dibuat selewat-lewatnya hujung tahun ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Nisman Awang Sauni berkata, projek tersebut telah diluluskan dalam pelan pusingan ketiga Rancangan Malaysia ke-12. Jelas beliau, klinik yang akan dibina itu merupakan klinik kesihatan jenis 3. Kerja-kerja awal bagi projek berkenaan melibatkan kajian tentang tapak dan reka bentuk bangunan. Projek itu nanti akan mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan sebaik saja proses penganugerahan tender selesai. Jangkakan selesainya kerja-kerja awalan ini, kita akan memulakan proses tender selewat-lewatnya penghujung tahun, dan pada tahun 2025 kelak proses kontraktor akan dapat dikenal pasti untuk menjalankan projek tersebut. Dan setelah proses tersebut selesai, dijangkakan proses pembinaan akan mengambil masa 36 bulan. Datuk Lukan Nisman berkata demikian kepada pemberita pada Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Sibuti di Dewan Masyarakat Berkenu di Miri. Beliau percaya projek tersebut apabila siap kelak akan memberi kemudahan kesihatan yang cekap dan komprehensif kepada penduduk di kawasan Sepupuk dan sekitarnya. Klinik kesihatan Sepupuk kini beroperasi sementara di sebuah lot kedai di Pekan Sepupuk, Nia. Langkah Sarawak menubuhkan syarikat penerbangan sendiri amat dialu-alukan oleh rakyatnya. Ia diyakini akan memudahkan pergerakan serta meningkatkan kesaling hubungan penduduk khususnya di utara Sarawak. Penduduk berharap langkah itu nanti akan meningkatkan akses pengangkutan dan perhubungan domestik, terutama ke kawasan-kawasan luar bandar. Pada masa sama, mereka mengharapkan usaha itu dapat menstabilkan harga tiket penerbangan dengan tawaran harga yang lebih berpatutan. Punya berpatutan dengan harga memang terbaiklah. Ya, yang dapat kita rasa salah satu usaha daripada Kerajaan Sarawak dapat memberikan yang terbaik untuk kita, senang untuk transportation lah, untuk pergi keluar dan dalam Sarawak. Harapan saya bila adanya penerbangan, lebih banyak penerbangan domestik nanti akan memudahkan lagi lah. Ya, kita punya perjalanan kita pergi ke kawasan luar bandar ke kawasan dalam Sarawak sendiri, dan kalau boleh akan datang kita mungkin boleh tambah lagi penerbangan ke luar Sarawak. Harap boleh tabang bilun tu murah hari ke bilun bukai, boleh senang kalau hari Miri pulai ke Kuching pulai ke Miri ataupun ke Sabah ataupun ke Semenanjung. Harap ke kita harap yang bisa ngambil ke
Maneh ge tambang hari Bilun Bukai. Pada saya, usaha Kerajaan Sarawak yang hendak mengadakan penerbangan sendiri adalah amat dialu-alukan sebab ia banyak memberi manfaat kepada rakyat Sarawak, terutamanya yang dari Marudi, Limbang dan Lawas. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Khamis lepas berkata proses pengambil alihan syarikat Maswings Sendirian Berhad dijangka selesai selewat-lewatnya penghujung tahun ini. Premier juga berkata syarikat penerbangan milik Sarawak itu dijangka akan mula beroperasi tahun depan, namun nama serta model penerbangan masih dalam teka-teki. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF tahun ini akan berlangsung pada 28 hingga 30 Jun depan. Bertemakan Evolution, festival tersebut akan disertai 68 ahli muzik antarabangsa dari 14 negara selain 63 artis tempatan. Ini termasuk artis rakaman terkenal Jepun yang juga pemenang anugerah Grammy and Golden Globe The Best of Kitaro Live selain Datuk Zainal Abidin dan artis tempatan Belly Sesoski. Lembaga Pelancongan Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan pembelian tiket bagi menyaksikan RWMF 2024 sudah dibuka. Maklumat lanjut boleh didapati di www.rwmf.net. Pada 22 Mac lalu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dilaporkan berkata, RWMF tahun ini menjangkakan kehadiran pengunjung mengatasi jumlah yang direkodkan pada tahun lepas, iaitu kira-kira 20,000 orang untuk 3 hari penganjurannya. Baru-baru ini, RWMF diiktiraf sebagai salah satu daripada 25 festival antarabangsa terbaik dan turut meraih anugerah kempen PR Global terbaik pada Anugerah Forum Komunikasi Dunia Davos WCFA 2023 atas inisiatifnya yang mampan. Berita sukan. Sarawak menyasarkan 6 pingat emas untuk sukan tinju bagi Sukan Malaysia Sukma 2024 yang bakal berlangsung Ogos ini. Menurut Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak, Sabah, Datuk Rahman Lariwo, pihaknya yakin mampu mencapai sasaran tersebut. Pihaknya juga yakin Sarawak mampu menjadi pemenang keseluruhan acara tinju kali ini. Persediaan dan latihan termasuk kerjasama daripada Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak yang membawa petinju untuk latihan terakhir di Thailand, Indonesia dan Filipina memberi keyakinan kepada Sabah untuk menyahut cabaran tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media kejuaraan tinju dunia 2024 di Kuching. Sementara itu, Datuk Rahman memaklumkan sebanyak 12 negara telah mengesahkan penyertaan untuk Kejohanan Tinju Dunia WBC 2024 yang julung kalinya diadakan di Malaysia bertempat di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching pada 11 Mei ini. Antara negara tersebut ialah Jepun, Myanmar, India, Thailand, Perancis, Filipina, Singapura dan Malaysia. Jelas beliau penyertaan dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Brazil, Itali, Australia dan Kazakhstan masih dalam perbincangan, namun mereka telah memberi keyakinan untuk menyertai WBC kali ini. Kejohanan kali ini menyaksikan 6 perlawanan utama termasuk perlawanan tumpuan membabitkan petinju Sarawak Kilat Boy atau Dalenal McDillan menentang Yuti Chai Wanawong dari Thailand yang akan berentap untuk tali pinggang WBC bagi kategori Super Bantamweight. Mengenai Kejohanan Terbuka Sarawak edisi ketiga 2024 pula, Datuk Rahman memberitahu lebih kurang 150 orang petinju bakal menyertai kategori elit, umur sukma dan bakat dengan penyertaan dari semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak selain petinju dari Indonesia, Singapura serta Sri Lanka. Kejohanan dijadual berlangsung di Stadium Perpaduan Petrajaya bermula 6 hingga 10 Mei depan. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.